Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah binti Hamzah daripada PISMP BM SJKC Ambilan Jun 2019 akan menerangkan tentang keyakinan di air ataupun lebih dikenali sebagai water confidence. Baiklah, pengenalan adalah water confidence ataupun keyakinan di air adalah aktiviti wajib yang wajib dipelajari sebelum dibenarkan masuk ke tasik, laut dan sebagainya. Para peserta hendaklah memakai alat apungan buoyancy acid yang mempunyai cop sirim atau lebih dikenali sebagai jaket keselamatan. Jadi, aktiviti keyakinan di air ini adalah diaplikasikan bagi meningkatkan keyakinan seseorang sebelum dibenarkan ataupun sebelum mendekati kawasan air iaitu seperti tasik, laut dan sebagainya. Baiklah, apakah yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan keyakinan di air? Yang pertama adalah sentiasa mendengar arahan daripada jurulatih. Yang kedua, beratur dan berada dalam kumpulan masing-masing yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali adalah rendamkan kaki dan basahkan muka untuk merasa air. Ini adalah untuk memberi keyakinan dan meyakinkan seseorang bahawa air tersebut adalah tidak bahaya. Jadi, mereka hendaklah merasai terlebih dahulu air tersebut. Apakah teknik keyakinan di air? Yang pertama, para peserta hendaklah menguasai cara memakai jaket keselamatan dengan betul. Yang kedua, ikatan pada jaket keselamatan hendaklah ketat dan tidak longgar. Sebelum memasuki air, terdapat teknik apungan di darat yang mesti diaplikasikan sebelum melakukan keyakinan di air. Yang pertama adalah para peserta hendaklah belajar cara apungan di darat, iaitu para peserta akan baring dan cuba untuk menenangkan diri dengan selesa. Dan akhir sekali adalah pada ketika ini, para peserta mempelajari untuk tidak panik semasa berada di dalam air, iaitu orang yang bertanggungjawab ataupun fasilitator akan menerangkan mereka cara-cara untuk menenangkan diri semasa berada di air. Apakah apungan kawasan cetek? Yang pertama, para peserta akan cuba untuk mengapukan diri mereka. Perlakuan ini hendaklah diulang sekiranya kaki mencecah tanah, iaitu di kawasan cetek pastinya kita dapat merasai tanah. Jadi, para peserta akan cuba mengapungkan diri mereka dan cuba sekali lagi sekiranya kaki mereka mencecah tanah tersebut. Akhir sekali, bagi memastikan para peserta tidak panik dan yakin, mereka akan berpegangan tangan sesama rakan, iaitu para peserta akan bersama-sama ahli kumpulan mereka berpegangan tangan dan cuba mengapungkan diri. Bagaimanakah gerakan tangan semasa apungan? Yang pertama adalah para peserta akan cuba untuk menggerakkan tangan semasa mengapukan diri mereka. Seperti yang kita tahu, kita hendaklah mengapukan badan kita. Jadi, para peserta akan cuba mengapukan tangan masing-masing. Kemudian mengawal apungan. Mengawal bagi memastikan mereka sentiasa stabil. Dan akhir sekali adalah bergerak dengan menghayun tangan ke kanan dan ke kiri. Itu adalah bagi memastikan mereka menguasai teknik ataupun gerakan tangan semasa apungan. Baiklah, bagi apungan kawasan dalam pula, apakah yang mereka perlu lakukan? Yang pertama, mereka akan bergerak dalam kumpulan dan sentiasa berpegangan tangan. Kemudian, membuat bulatan dan cuba mengapukan diri bersama-sama, iaitu para peserta akan membuat bulatan bersama-sama ahli kumpulan masing-masing. Kemudian mereka akan cuba mengapukan diri bersama-sama. Begitulah bagaimana mereka akan melaksanakan aktiviti apungan di kawasan yang dalam.
Baiklah, seterusnya adalah refleksi keyakinan diri di air, iaitu apa yang saya dapati daripada aktiviti keyakinan di air ini adalah yang pertama, seorang guru hendaklah yakin sekiranya segala aspek keselamatan telah diperiksa sebelum masuk ke dalam air. Ini adalah refleksi daripada aktiviti tersebut, iaitu sekiranya saya sebagai seorang guru telah memastikan bahawa segala peralatan ataupun segala bahan tersedia, maka saya perlu yakin untuk menyampaikan isi pelajaran dengan penuh semangat kepada para murid. Jadi, seorang guru hendaklah sentiasa yakin semasa menyampaikan isi pelajaran. Seperti yang saya telah terangkan tadi, terdapat teknik-teknik yang digunakan untuk mengapukan diri. Seorang guru hendaklah mengaplikasikan teknik ini dalam kehidupan sebenar, iaitu contohnya semasa berada di air, seorang guru akan cuba untuk mengapukan diri mereka. Hal ini kerana kemahiran ini merupakan kemahiran untuk menyelamatkan diri semasa berada di air. Dan ini juga bagi meyakinkan diri untuk berada semasa di air. Akhir sekali adalah tidak takut. Apa yang saya dapati adalah tidak takut untuk mencuba sesuatu yang baharu di luar kemampuan. Seperti diri saya sendiri, saya seorang yang tidak pandai berenang. Jadi, aktiviti apungan ini iaitu aktiviti keyakinan di air merupakan satu aktiviti yang sangat sesuai bagi seseorang seperti saya yang tidak berkemahiran untuk berenang. Kerana keyakinan di air ini sangat penting untuk meningkatkan keyakinan diri saya sendiri semasa melakukan aktiviti-aktiviti di air. Baiklah, itu saja pembentangan ataupun penerangan dan refleksi tentang aktiviti di air, iaitu keyakinan di air saya. Sekian, terima kasih.